penerbangan sewa khas tarik pelancong ke Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Penduduk yang tinggal berhampiran kawasan rekreasi Titi Hayun dan Seri Perigi Ian Kedah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga berikutan berlakunya fenomena kepala air di kawasan tersebut. Kepala air itu dilaporkan berlaku kira-kira pukul 6.40 petang berikutan hujan lebat di Gunung Jerai. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ian, penolong penguasa bomba Nur Hamidi Ali memaklumkan keadaan masih terkawal dan tiada penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS. Pihak bomba melibatkan seorang pegawai dan 5 anggota memantau dan menutup sementara laluan ke kedua-dua lokasi tersebut. Turut ditugaskan anggota polis, rela dan Angkatan Pertahanan Awam. Pasukan penyelamat membuat rondaan dan memberi amaran berjaga-jaga kepada penduduk yang tinggal di kaki gunung. Setakat pukul 8.15 malam, air dilaporkan surut namun pemantauan diteruskan berikutan puncak Gunung Jerai masih terdapat tumpukan awan yang dikhawatiri berlaku hujan lebat. Dalam kejadian jam 4 petang 18 Ogos tahun 2021, 6 mangsa terkorban selepas dihanyutkan arus deras akibat kepala air di Gunung Jerai dan Titi Hayun. Pengurusan subsidi lebih bersasar dan mampan jadi keutamaan kerajaan. Justru Perdana Menteri berkata pangkalan data utama padu akan diwujudkan segera bagi memperkemas pelaksanaan subsidi bersasar. Padu menggabungkan maklumat sosioekonomi isi rumah secara makro sekaligus dapat mengelakkan keciciran mahupun ketirisan. Keperluan sistem data ini harus lebih menyeluruh dan lebih penting ialah tatkala kita menilai puluhan bilion ringgit wang yang diperuntukkan bagi orang miskin, apakah sampai kepada kumpulan sasar atau tidak. Kalau kita punya data ini, dia tentu akan membantu. Beliau mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 di Putrajaya. Sekuriti data akan menjadi keutamaan dalam pelaksanaan padu bagi memastikan tidak berlaku percanggahan dan pertindihan maklumat kelayakan penerima. Perdana Menteri turut memaklumkan bermula Januari lalu, subsidi penuh tarif elektrik kepada syarikat-syarikat besar tidak lagi diberikan, khasnya bagi syarikat yang telah mencapai penggunaan tahap tinggi. Kerajaan luluskan perkhidmatan penerbangan sewa khas bagi menarik kedatangan pelancong ke Malaysia. Perdana Menteri menyatakan ia selaras dengan dasar kerajaan sebagai pemudah cara dalam sektor pelancongan. Dia selaras dengan dasar kita apa dia? Ease of doing business. Apakah tindakan yang boleh menyenangkan dan menarik minat pelancong ke Malaysia? Apa sahaja tindakan yang sesuai, itu harus kita beri pertimbangan. Datuk Seri Anwar turut mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK yang mencatatkan lonjakan 4.38 juta pelancong dari luar negara ke Malaysia pada suku tahun pertama 2023. Beliau berkata demikian semasa Majlis Ramah Mesra Aidilfitri MOTEK di Putrajaya. Hadir sama Menteri MOTEK Datuk Seri Tiong King Sing, Timbalan Menteri Khairul Firdaus Akbar Khan serta Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan mengadakan pertemuan bersama pemain industri dalam membincangkan hala 7 inisiatif Payung Rahmah. Ia bagi memastikan inisiatif tersebut kekal relevan untuk diteruskan pada masa akan datang. Kementerian akan membuat satu planning yang lebih komprehensif yang mungkin insya-Allah lebih bersistematik. Bagaimana semua pakej, semua menu, semua jualan dalam inisiatif ini dapat kita pastikan berpanjangan dan dapat diurus takbir dengan lebih baik.
Datuk Salahuddin Ayub turut menyatakan inisiatif ini semakin diterima baik sejak ia diperkenalkan. Jadi ini suatu usaha yang telah membuktikan bahawa inisiatif Payung Rahmah yang diusahakan pada awalnya secara kecil-kecilan oleh KPDN semakin hari semakin mendapat sambutan. Dan saya perhatikan rakyat bukan sekadar dapat menikmati harga yang berpatutan, tetapi pastinya di Giant kualiti barangan itu adalah suatu perkara yang sangat penting dan bukan barangan-barangan murahan ataupun barangan-barangan lebihan yang dijual, tetapi tetap berstatus premium dan kualitinya adalah terjamin. Beliau meresmikan majlis pelancaran inisiatif Payung Rahmah bersama Giant di Batu Cave, Selangor. 10 perumahan pangsa awam di Johor yang sudah berusia lebih 40 tahun perlu diselenggara dan dibaik pulih. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata penyelenggaraan dan baik pulih perlu dibuat selepas Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menzahirkan kekecewaan terhadap keadaan bangunan, penyelenggaraan dan tahap kebersihan rumah pangsa kos rendah. Selama ni flat awam ni di peringkat kerajaan negeri atau persekutuan dia tidak ada bidang kuasa untuk membantu. Tapi alhamdulillah dengan pertemuan antara Duli Yang Maha Tuanku dengan menteri, Tuanku menitahkan kepada menteri untuk menyediakan peruntukan khas untuk flat-flat awam yang dalam keadaan uzur. Beliau temui ketika majlis penyerahan kunci di Residensi Kota Tinggi. Penyerahan tersebut disampaikan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi diiringi Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Komeng kepada 20 pembeli rumah. Sementara itu, penduduk yang menerima kunci bersyukur kerana dapat memiliki rumah setelah menunggu hampir 3 tahun. Ya, 3 tahun menunggu. So akhirnya dapatlah juga. Saya sampai dah putus asa sebenarnya. Ingatkan tak dapat kunci sebab kan banyak projek-projek sakit yang kita dengar Prima kan. So alhamdulillah akhirnya saya berjaya juga dapat kunci dan insya-Allah bulan 7 ke bulan 8 ni saya pindahlah. Saya start permohonan 2021, 2022 dan 2023 saya dapat kunci. Perjalanan tu sangat mudah daripada awal saya mohon sehinggalah saya dapat kunci. Memang sangat smooth lah. Kerajaan Terengganu menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai pelbagai bantuan yang disalur kepada negeri pembangkang. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar berkata penyaluran peruntukan itu membuktikan Kerajaan Persekutuan tidak pilih kasih. Peruntukan itu juga sebagai kesudian Kerajaan Persekutuan meneruskan semua projek yang dirancang. Ia merangkumi projek pembinaan loji rawatan kumbahan dan pemulihan muara Sungai Merang bernilai RM239 juta. Kita ucap terima kasihlah dan ini bukan kerana keperluan sesiapa tapi keperluan rakyat negeri Terengganu. Jadi sebarang perkara yang dilaksanakan di negeri ianya adalah untuk rakyat, keseluruhan rakyat negeri Terengganu. Peruntukan tambahan RM50 juta yang diumum Sabtu lalu bagi membantu penduduk terjejas banjir juga membuktikan kecanaan Kerajaan Persekutuan. Sementara itu, Jabatan Pengarah dan Saliran JPS Terengganu sambut baik pengumuman Perdana Menteri yang melibatkan peruntukan RM239 juta serta rancangan tebatan banjir Sungai Tepuh dan Banggul Air Leleh bernilai RM410 juta. Kedua-dua projek itu sangat memberi impak besar kepada rakyat. Memberi impak yang besar lah kepada rakyat terutamanya lah. Terutamanya tadi dua projek yang berbeza. Satu pemeliharaan muara sungai, satu adalah untuk menyelesaikan masalah banjir. Itu satu projek yang akan memberi impak besar terutama di kawasan Kuala Nerus dan juga sekitarnya yang melibatkan perumahan, kawasan universiti juga sebagainya, kawasan pelambangan terbang lah.
Rancangan tempatan banjir di Tepuh Kuala Nerus misalnya dapat menyelesaikan banyak permasalahan berkaitan banjir. Pemeliharaan muara Sungai Berang pula mampu merancakkan sektor pelancongan negeri terutama ke Pulau Redang. Kajian fasiliti telah siap dan dijangka kerja-kerja fizikal akan dimulakan tidak lama lagi. Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 dilihat sebagai pemacu kepada sektor media negara. Hawana 2023 bakal diadakan pada 27 hingga 29 Mei ini di Ipoh Perak bertemakan media bebas tunjang demokrasi. Menteri Komunikasi dan Digital KKD Fahmi Fadil menyatakan di bawah kerajaan perpaduan kebebasan media akan terus dipertahankan. Kita jangkakan ramai yang akan hadir, bukan hanya wartawan, jurufoto dari kalangan rakyat Malaysia, pengamal media di Malaysia, malah juga dari rantau Asia Tenggara. Ini adalah satu permulaan yang baik dan harapan saya majlis ini, Hawana 2023 ini akan menjadi pemacu kepada pertumbuhan bagi sektor media dan menegaskan bahawa kerajaan perpaduan ini komited untuk bukan hanya mempertahankan kebebasan media tapi meneliti beberapa perkara yang dibangkitkan termasuk isu kebajikan bagi para pengamal media, masa depan industri media itu sendiri. Beliau merasmikan Majlis Pelancaran Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 di Wisma Bernama. Dijangkakan lebih 1,000 pengamal media, wakil-wakil persatuan, wartawan tempatan dan ASEAN dijangka menghadiri Hawana 2023. Majlis Kemuncak Hawana 2023 bakal dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 28 Mei ini. Sementara itu, tabung khas bagi membantu wartawan veteran dan bekas pengamal media yang uzur serta berdepan kesukaran hidup akan dilancar sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2023. Menerusi inisiatif Tabung Kasih at Hawana, media yang memerlukan bantuan akan dijejaki dan diberi sumbangan wang tunai serta barangan keperluan sewajarnya. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil turut mengalu-alukan sumbangan daripada pelbagai pihak untuk Tabung Kasih at Hawana demi menjayakan hasrat murni membantu media terlibat. Saksikan sambutan Majlis Pelancaran Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung dari Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka MITC pada hari Selasa 16 Mei 2023 10.55 pagi hanya di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Guru Insani, pemangkin generasi madani. Forum Ekonomi Dunia WEF menubuhkan Pusat Revolusi Perindustrian keempat Malaysia yang pertama di Asia Tenggara dan ke-19 di peringkat global. Pusat bebas dalam ekosistem WEF itu bagi mencambah potensi teknologi digital menerusi hub inovasi dan perkongsian kepakaran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan pusat 4IR juga diwujudkan ke arah memperkasa agenda transformasi digital Malaysia dan ASEAN menerusi perkongsian idea antara pemimpin dan pemain industri. The centre will focus on these priorities: digital transformation and government tech, focusing on areas to accelerate the next phase of growth for Malaysia's digital transformation agenda, and the role that we can play to facilitate regional efforts for digital transformation of ASEAN. Energy transition, supporting Malaysia's energy policy 2022-2040 to successfully navigate energy transition and the development of green economy while balancing issues such as energy security, affordability, and environmental sustainability.
Beliau berkata demikian menerusi rakaman video dalam ucap tama pelancaran Pusat 4IR Malaysia WEF hadir sama ke majlis yang dilancarkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Presiden WEF Borge Brande itu adalah timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib. Perbincangan antara wakil ilmuwan Majlis Profesor Negara dan Kerajaan disaran agar diadakan secara bulanan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menekankan perbincangan itu wajar diadakan mengikut sektor atau bidang tertentu dengan kementerian terlibat. Profesor Negara mempunyai lebih daripada 3,700 profesor penuh dan lebih daripada 5,000 profesor madya, dan tentunya ini adalah merupakan the pool of talent and also knowledge and expert dalam bidang-bidang tertentu. Jadi sekali lagi saya sangat teruja untuk membawa perbincangan setiap bulan bagi memberikan pandangan-pandangan mengikut kluster tertentu dan bidang tertentu kepada pihak kerajaan. Beliau menyatakannya selepas sesi perbincangan meja bulat RTD Majlis Profesor Negara bersekali dengan Majlis Hari Raya di Cyberjaya. Dalam sesi RTD berkenaan, Majlis Profesor Negara telah membincangkan 3 isu kritikal yang memberi kesan kepada pembangunan negara. Isu-isu tersebut adalah kebanjiran warga asing, kos sara hidup dan imbangan ekonomi negara dan strategi dan hala tuju bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Seramai 500 pelajar disasar untuk mengikuti projek perintis program asasi TVET yang diperkenal Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPK. Program diwujudkan khusus bagi pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM sebagai persediaan sebelum menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda melalui rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Muhammad Zahari Ismail, permohonan untuk mengikuti program mula dibuka hari ini sehingga 9 Jun depan. Program asasi TVET ini akan diperkenalkan pada sesi Julai nanti, di mana ini adalah khas bagi pelajar lepasan SPM. Program asasi TVET ini hanya setahun sahaja, iaitu di 5 buah politeknik, termasuk 1 di Politeknik Premier, dan selepas itu pelajar ini akan menyambungkan pengajian mereka di peringkat ijazah di MTUN, Malaysia Technical University Network yang saya sebutkan tadi, di bidang-bidang seperti mechanical, elektronik dan juga di bidang kejuruteraan awam. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Convocation Politeknik Jeli kali ke-9 2023 di Jeli. Sambutan Hari Belia Negara 2023 peringkat Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kuala Perlis berlangsung meriah. Dihadiri lebih 400 kaki tangan dan pelatih IKBN Kuala Perlis. Sambutan Hari Belia bukan sekadar perhimpunan semata-mata tetapi simbol kekuatan belia. Timbalan Pengarah IKBN Kuala Perlis Amirul Effendi Adnan berkata golongan belia disaran menongkah arus dalam era kepesatan teknologi hari ini agar dapat menepani segala bentuk cabaran. Slogan tema Hari Belia pada tahun ini masa kita. So bermulalah titik permulaan belia di negara ini, khususnya di pelajar-pelajar IKBN itu sendiri, di mana permulaan ini masa kita itu bermulalah. Belia tidak boleh lagi menoleh ke belakang untuk mendepani cabaran-cabaran dan juga cabaran dan juga terus melihat ke hadapan. Sambutan Hari Belia turut memupuk semangat patriotisme dalam kalangan belia di seluruh negara. Draft rang undang-undang bagi mewujudkan Akta Baharu berkaitan penyalahgunaan dadah akan dibawa ke Mesyuarat Jemaah Menteri Julai ini. Bakal dikenali sebagai Akta Penyalahgunaan Dadah dan bahan itu
Akta itu bertujuan kurangkan jumlah penagih di penjara dengan menempatkan mereka di pusat rawatan pemulihan komuniti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata jika draft itu diluluskan, beliau berharap ia dapat dibentangkan di Parlimen pada tahun ini. Dengan adanya undang-undang ini nanti, bagi jenis kesalahan dadah yang ditemui dalam badan, baik kesalahan memiliki atau mengguna pada kadar yang lebih kecil, okey, idea asalnya adalah untuk tidak menganggap ini sebagai satu jenayah dadah biasalah. Jadi kita panggil istilahnya dekriminalisasi. Beliau temui media pada Majlis Penerapan Nilai-Nilai Murni dan Sambutan Hari Raya Kementerian Dalam Negeri di Serdang, Selangor. Turut hadir Perdana Menteri dan isteri. Sebanyak 155 kes jenayah seksual bawah umur dilaporkan sejak Januari hingga April tahun ini di Selangor. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan, jumlah itu berada di tahap membimbangkan. Berikutan kes itu semakin meningkat berbanding tahun lalu. Sebanyak 155 kes melibatkan mangsa kes seksual dilaporkan, melibatkan suspek adalah 33 suspek adalah pelajar. Kebanyakan 155 mangsa ini pun adalah pelajar, dan kita dapati kes-kes begini makin meningkat. Kemungkinan salah satu faktor adalah suka sama suka. Kemungkinan suspek tidak mengetahui yang sexual rape ni di bawah 18 tahun satu kesalahan yang besar. Jadi ketidakfahaman terhadap undang-undang negara mungkin menjadi faktor kepada kes-kes begini, walaupun atas dasar suka sama suka. Bahan berunsur lucah yang mudah diakses menerusi media sosial turut menjadi faktor utama peningkatan jenayah seksual. Beliau merasmikan Dewan Serbaguna Balai Polis Seri Kembangan, Serdang. Bagi mempertingkatkan kawalan sempadan, Polis Kelantan berbincang dengan Kementerian Dalam Negeri KDN untuk menambah unit kereta peronda MPV di kawasan sempadan. Inisiatif penambahan MPV akan memperhebatkan lagi kawalan sempadan Malaysia-Thailand selain dapat menambah baik logistik PDRM Kelantan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata pihaknya sebelum ini membuat lawatan sempadan bersama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di tempat bagi melihat situasi semasa. Setakat ini kita masih menggunakan MPV yang sedia ada. Dalam satu shift untuk seluruh Kelantan, kita dapat mengadakan rondaan 100 lebih rondaan MPV. Dan begitu juga URB, kita ada hingga 60 ke 70 shift setiap masa. Tetapi kalau tak ada tambahan kenderaan, apa yang saya katakan tadi, kita boleh tumpukan di kawasan sempadan khusus untuk rondaan MPV ini sepanjang 24 hour. Beliau menyatakan selepas menghadiri majlis tanda tangan dokumen serah terima tugas Ketua Polis Daerah dan pengurusi Persatuan Keluarga Polis Perkap di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas. Baik, sedikit berita sukan. Perkembangan sukan C2023 kurang 3 hari sebelum Tamasya Kemboja melabuhkan tirainya, skuad taekwondo negara menghadiahkan pingat emas ke-30 hari ini. Pingat emas tersebut dihadiahkan menerusi atlet Muhammad Syafiq Zubair yang mengungguli saingan akhir acara lelaki bawah 80 kg. Dalam saingan tersebut, Muhammad Syafiq berjaya menewaskan lawan dari Indonesia, Naufal Khairuddin Osanado dengan keputusan 2-1. Terdahulu pada semalam, snooker menghadiahkan pingat emas ke-29 menerusi To Chuan Leong dalam acara snooker perseorangan lelaki.
Chuan Leong mengesahkan kejayaan selepas menewaskan wakil Thailand Akani Songsunsawat dalam perlawanan akhir dengan kemenangan mutlak 4-1. Aksi Sukan C 2023 dijadual melabuhkan kiranya pada Rabu ini. Sementara itu, skuad sepak takraw negara terus kempunan menuai pingat emas apabila tumpas 1-2 kepada Indonesia pada aksi final bergu lelaki hari ini. Kekalahan di Dewan Bola Keranjang NSTC itu menyaksikan skuad negara gagal menepati sasaran ditetapkan bagi acara berkenaan pada tamasya kali ini. Pingat perak itu sekadar menyamai pencapaian pada edisi di Hanoi, Vietnam tahun lepas apabila Malaysia tumpas kepada lawan sama. Dalam saingan angka berat menyaksikan pasukan negara berjaya menepati sasaran satu pingat gangsa menerusi Nur Syazwani Radhi pada penampilan pertamanya di tamasya itu hari ini. Syazwani meraih pingat gangsa menerusi acara 64 kg wanita pada hari terakhir acara angkat berat selepas melakukan angkatan keseluruhan 184 kg dengan mencatat 80 kg bagi snatch dan 104 kg untuk clean and jerk. Pasukan hoki wanita negara mara ke saingan akhir selepas menamatkan aksi Liga Sepusingan dengan cemerlang pada perlawanan yang berlangsung di Padang Hoki Merodok. Hari ini menyaksikan pasukan negara menang 6-0 menewaskan Indonesia. Skuad wanita negara dijadual menentang Thailand dalam perlawanan akhir esok. Jadi buka sudut penalti yang ketiga. Beralih ke saingan Liga Super, Negeri Sembilan FC NSFC kembali mendapat rentak kemenangan apabila menewaskan Kuala Lumpur City FC 2-1 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi semalam. Ia kebangkitan yang amat diperlukan NSFC selepas hambar dalam 4 perlawanan sebelum ini. Dalam aksi tersebut, Negeri Sembilan FC hampir meraih jaringan pertama menerusi sepakan Sean Eugene Salbaraj dari sebelah kiri pintu gol Cal City pada minit ke-35 namun tersasar. Bersambung selepas rehat, kedua-dua pasukan meningkatkan intensiti permainan. Beberapa percubaan berjaya dilakukan sebelum skuad bimbingan K. Devon berjaya memecah kebuntuan menerusi tandukan kapten pasukan Muhammad Zahwan Adha Abdul Razak pada minit ke-73. Cal City kemudian menyamakan kedudukan menerusi pemain gantian Zafri Yahya juga menerusi tandukan pada minit ke-84. Skuad Jang terus menggairakan asakan dan akhirnya pemain import dari Singapura Muhammad Safwan Bahrudin menjadi penyelamat apabila menjaringkan gol kemenangan tuan rumah 3 minit kemudian. Negeri Sembilan FC kekal di kedudukan ke-9 dengan 13 mata, manakala Cal City FC berada di tangga ke-6 dengan 15 mata. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.